Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Perkembangan terkini pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, calon Demokrat Joe Biden hanya memerlukan 6 lagi undi elektoral untuk menguasai White House selepas kemenangannya di Michigan. Beliau ketika ini mendahului dengan 50.4% berbanding 48% yang diraih Presiden Donald Trump. Biden memenangi 264 undi setakat ini, manakala Presiden Donald Trump 214. Selain Michigan, Biden juga berjaya merampas 2 lagi kerusi yang dimenangi Trump pada 2016 iaitu Arizona dan Wisconsin. Media tempatan mengunjurkan Trump memenangi 23 negeri yang disandangnya termasuk Florida dan Texas serta Indiana, Kentucky, Missouri dan Ohio. Manakala Biden memenangi 22 negeri termasuk Delaware, California, New York dan Washington. Mana-mana calon perlu menang sekurang-kurangnya 270 daripada 538 undi elektoral dalam pilihan raya itu. Dalam pidato ringkas di stesen televisyen nasional, Biden 77 tahun menyatakan keyakinan untuk menguasai White House. Dalam pada itu, seorang ahli perniagaan dan juga calon Republikan di Dakota Utara yang meninggal dunia akibat COVID-19 bulan lalu menang pada pilihan raya itu. David Andal, 55 tahun meninggal dunia pada 5 Oktober lalu. Namun difahamkan namanya masih tertera pada kertas undi dan diumum memenangi satu daripada 2 kerusi Dewan Negeri dengan memperoleh 35.53% undi. Demikian dilaporkan agensi berita Anadolu. Rakannya juga dari Republikan Dave Nehring turut menang dengan memperoleh 40.72% berdasarkan keputusan tidak rasmi. Di sebalik kegairahan pemilihan Presiden yang baru, Amerika Syarikat mencatatkan lebih 99,000 kes baharu COVID-19 sekaligus kes harian tertinggi yang direkodkan setakat ini. Jumlah keseluruhan jangkitan pandemik di negara itu adalah 9.4 juta dengan 233,000 kematian. India, negara kedua paling teruk terjejas, mencatatkan 8.3 juta kes, diikuti Brazil melebihi 5 juta kes. Ketika ini jumlah keseluruhan kes positif global menghampiri 48 juta selepas lebih 446,000 lagi jangkitan baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam lalu. Manakala angka kematian keseluruhan pula adalah 1.2 juta kes. Susulan trend peningkatan pandemik itu, Cyprus mengenakan sekatan pergerakan pada waktu malam. Sekatan berkuat kuasa mulai pukul 11 malam hingga 5 pagi. Menteri Kesihatan Konstantinos Ioannou berkata langkah baharu itu akan berterusan sehingga hujung bulan ini. Penggunaan pelitup muka adalah diwajibkan. Industri perhotelan dibenarkan beroperasi dalam kapasiti terhad, sementara perkumpulan isi rumah hanya terhad kepada 10 orang sahaja. Kanada melaporkan kes pertama manusia yang dijangkiti virus influenza H1N2 iaitu strain selesema babi yang jarang berlaku. Kes dikesan di wilayah barat Alberta pertengahan bulan lalu. Bagaimanapun, ia adalah kes terpencil dan tidak berisiko menjangkiti manusia pada masa ini. Ketua Pegawai Kesihatan Awam Teresa Tam berkata pihaknya sedang meneliti punca virus berkenaan. Strain H1N2 tiada kaitan dengan makanan dan ia tidak boleh dijangkiti oleh manusia dengan memakan daging babi atau produk babi lain. Sejak tahun 2005, hanya 27 kes dilaporkan di seluruh dunia mengenai virus itu terhadap manusia. Di Cameroon, 4 sekolah di Kombo, bahagian timur laut negara itu diserang kumpulan pengganas. 6 orang guru diculik dalam serangan yang berlaku Selasa lalu. Jurucakap kerajaan Emmanuel Sadi berkata 6 guru dan 10 pelajar diculik dalam kejadian itu. Bagaimanapun, kesemua pelajar dibebaskan. Semalam pula, sekumpulan individu tidak dikenali menyerang sebuah sekolah di Limbe, barat daya Cameroon. Bola sepak Liga Juara Eropah, aksi ketiga awal pagi tadi menyaksikan Chelsea, Barcelona dan Juventus berjaya meraih 3 mata mengalahkan lawan masing-masing. Turut mencatatkan kemenangan Dortmund, Sevilla dan Leipzig. Namun malang buat Manchester United yang tewas 1-2 kepada Istanbul Basaksehir. Dalam satu lagi aksi, Lazio seri 1-1 dengan Zenit.
Ketika mengulas kekalahan United, jurulatihnya Ole Gunnar Solskjaer menyalahkan barisan pertahanan. Katanya kesilapan yang dilakukan benteng pertahanan sehingga membolehkan lawan mencarikan 2 gol tidak boleh dimaafkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadi Othman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.